Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladhi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasula arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusabbihuhu bukratan wa asila. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi arsalahu Allahu birrisalati wal huda wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi fil akhirati wal ula. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ustaz Abdul Rashid yang mengacarakan majlis pada malam ini, yang bahagia Tuan Imam Tuan Haji Yaakob bersama dengan barisan jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid Jami' Abdul Rahman Putra Kampung Keladi, dan yang sangat disayangi Allah, yang sentiasa dibelai oleh Allah, yang sentiasa terus menerus mendapat nikmat dan rahmat daripada Allah, hadirin dan hadirat mukminin mukminat yang berada beriktikaf dan di dalam rumah Allah ini, insya-Allah. Saya merasa begitu bersyukur dapat menyempurnakan undangan masjid ini. Sebenarnya orang yang berada di rostrum ini pada malam ini adalah sahibul fadilah, Mufti Negeri Kedah, Datuk Fadil Haji Awang. Tapi beliau tak dapat hadir. Ustaz Abdul Rashid hubungi saya, minta saya jadi bidan terjun, bidan tarik ke bidan terjun macam itulah. Ya. Malam ni saya punya jadual mengajar di Masjid Kulim. Ya. Tapi saya minta izin daripada Masjid Kulim untuk memberi laluan bagi saya datang untuk mendapat rahmat dan nikmat Allah di Masjid Abdul Rahman Putra Keladi pada malam ini. Dan mereka pun memberi izin waktu saya datang. Kalau mereka tak beri izin, saya pun tak sampai juga malam ini. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, perayaan atau majlis mensantuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diadakan oleh umat yang mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah, mempunyai rasa kasih kepada Rasulullah, mempunyai rasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh dengan Rasulullah, namun kadang-kadang jauh itulah yang menyebabkan kita bertambah rindu. Anak tuan-tuan masa duk mengaji di Kulim tak apa ingat pun. Tidak. Tapi bila anak tuan-tuan pergi mengaji di UTM Skudai Johor, kadang-kadang mak dia tak mau bercakap dengan ayah dia. Dia jadi sengap macam mana tu. Tidak, mak dia tu macam radio punya mulut. Rupa-rupanya tanya, awak jadi sengap lagu ni. Ya? Beli pun balik tak makan, beli cendol tak makan. Tanya-tanya dia kata, cik rindu kat anak. Oh, lagi jauh, lagi rindu. Jangan main. Ya? Apalagi anak tu, anak kesayangan. Dapat anak 6, seorang aja perempuan. Perempuan tu pergi Tokyo, pergi mengaji. Allah, seminggu masuk hari ke-10 duk teriak lagi. Duk teriak lagi. Kita beli mi goreng sotong lah, apalah bagi. Duk teriak itu. Nilai kita pujuk waktu makan, kita pujuk waktu Pajayan, pujuk Cik Aman nak gelang apa, pujuk nak pergi sonok kan. Tak mau. Tak mau. Ya. Main malam nak tidur pun kita tidur bagi rapat. Rapat pada biasa lah. Rapat pada biasa.
Kata abang duduk jauh sikit, Allah, siapa lah. Ya. Rupanya dia bagi tahu kita dah lah anak perempuan seorang di Tokyo pula tu. Buat kursus pula kedoktoran 6 tahun. Allahu Akbar. Dia tu cek ni kalau mati anak tak ada balik ni. Dia fikir bagi situ. Ni jauh tapi rindu. Kita memang jauh dengan Rasulullah. Tapi kita rindu. Dan Allah pun sebut ya, bahawa nama Muhammad ini akan dibawa angin sampai ke mana alam yang ada manusia. Wa rafa'na laka zikrak. Kami akan julang namamu setinggi-tingginya. Dan insya-Allah namamu ini akan disebut oleh berbagai jenis manusia yang beriman pada Allah, yang mengucap syahadah, yang sama akidah. Cuma telo belain. Ini ucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di Pakistan Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Macam-macam lah. Ya. Telo tak saya kira lah. Tapi inilah dia penzahiran pada menyatakan rindu kepada Rasulullah. Dan rindu ini kita zahirkan berbagai cara. Yang paling biasa kita buat rindu ni ialah menyebut nama dia selalu tanda ingat. Dalam hati ni ada ingatan. Dan ingatan tu dilahirkan paling kurang dengan menyebut dia. Ya, yang menyebut dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tapi ada orang yang menzahirkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Ubaidillah Al-Jarrah, ya, dalam peperangan Uhud. Baginda sallallahu alaihi wasallam kena tombak. Kena tombak, pipi berdarah. Pipi berdarah. Dan dahsyatnya peperangan tu hingga baju besi yang dipakai oleh Rasulullah tu dia punya mata-mata macam mata jala tu lah. Mata jala tu tuan tahu tak mata jala? Mata jala kena di pipi Rasulullah. Sakit tuan-tuan. Yang tuan-tuan tak sakit tu pasal tuan-tuan tengok kai kena ikan. Bukan kena kat tuan-tuan. Kalau kena kat tuan-tuan baru tahu sakit tak sakit. Duk tengok kai kena kat ikan. Kita saja seronok. Bila sakit kena kat orang, kita seronok. Sampai kelar ke tu. Padam kau. Padam kau. Kita kena kat orang. Kena kita. Baru kita tahu. Jadi, bila tengok tu, Abu Ubaidillah Al-Jarrah ni, dia terapa pergi. Dia tengok ramai orang duk tala anak panah ke Rasulullah. Dia kata, biar aku yang kena tak apa. Jangan Rasulullah. Dan agak perang reda sikit tengok-tengok muka Rasulullah berdarah, Masya Allah. Dan dia nak buat macam mana ni? Dia bukan doktor. Dia gigit dengan mulut dia. Dia gigit dengan gigi dia. Sebelah gigi dia tercabut. Untuk melepaskan rahang Rasulullah ni daripada penyepit batu jala tu. Buat baju besi. Ada satu lagi. Dia gigit pula dengan gigi belah ni. Cabut pula gigi dia satu lagi. Hanya pada menyatakan kasih cinta kepada Rasulullah. Selawat tak usah kira lah. Selawat ni bagi sahabat Rasulullah sesuatu yang hidup di dalam diri mereka. Macam Allah Ta'ala sebutlah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya. Ayat tu pemula dengan sesungguhnya. Bukan main-main. Sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Kepada Nabi, kepada Rasulullah. Kalau kita tak selawat pun, Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Lagi dunia tak kiamat, selawat Allah dan malaikat tak putus. Kita saja umat Muhammad ni kadang-kadang, ya, selawat ni jadi macam manual. Kena engkau baru hidup. Tuan-tuan kereta dulu-dulu tahu tak? Kena engkau baru hidup.
Dia tak boleh macam auto. Auto ni tak kena ni. Semua dia jalan sendiri. Auto. Nak makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah makan nasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tidur, letak kepala di bantal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak mau jadi ikut tu. Dia kena engkau. Tu yang main maulud, kita belarak, kita berselawat ramai-ramai. Pasal apa? Tak mau pergi lupa langsung. Kalau tidak lah, kalau tak ada lah sekali-sekala lah selawat lagu tu, dia tak selawat. Pasal apa? Imam dia TV lah ni. Rumah kita, rumah siapa pun, depan ke ada panggung wayang. Rumah kita ni lah, depan kali dah penggoyang. TV tu kan penggoyang lah. Jadi Islam kita pun macam Islam TV tu lah. Macam Islam TV tu lah. Kadang-kadang ada azan, kadang-kadang ada gambar yang teruk-teruk pun ada. Buka baca Quran, tutup je dengan doa. Tapi tengah-tengah tu, Wallahu'alam lah. Teruk-teruk. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi kasih pada Rasulullah. Ada orang kasih dengan harta. Dia tak peduli apa yang Rasulullah minta untuk menghidupkan Islam. Duit ringgit dia lah jadi baja. Dia bagi semua. Dia bagi semua. Sebab itu tingkat kasih sayang manusia ni berbeza. Berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat hak berat-berat, untuk menyatakan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah, kod tak larat. Atau kod tak termampu. Takkan selawat tak boleh kod. Takkan selawat tak boleh kod. Ada yang seminggu kosong selawat pun ada. Hak semayang tu adalah selawat. Hak tak semayang, masa mana nak selawat? Contoh abang tak? Masa mana dia nak selawat kalau dia tak ada semayang? Kalau kita semayang, sekurang-kurangnya ada selawat dalam tahiyat. Sekurang-kurangnya. Tapi kalau tak semayang, nak selawat pasal apa? Dia kata, dia boleh hafal satu lagu hak baru, penyanyi baru, semua dia hafal. Tapi tentang selawat, tak dengar mulut dia. Jadi, betapa keringnya dan kemaraunya hati kita daripada selawat. Oleh sebab itu bila datang Rabiul Awal, maka walaupun macam pokok bunga agaklah kan. Walaupun sebulan sekali kita jurus, dia tetap berbunga. Sepatutnya bukan sebulan sekali dah jurus. Pokok bunga hak paling regeh sekali ni pokok bunga kawasan masjid. Pasal tak jaga. Padahal pokok-pokok tu berzikir kepada Allah lebih banyak daripada kita. Lebih banyak daripada kita. Tapi kita tak jaga dia. Masjid Rahman Putra tak tahulah. Harap-harap jagalah kan. Harap-harap jagalah. Ada masjid yang saya beritahu kalau hampa tak mau curi pokok bunga ni. Tak mau keluar modal beli baja bunga. Betul sah tanam. Sebab apa? Berlawanan dengan hukum hidupan. Sebab hukum hidup ni fitrah kita nak yang cantik. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu cantik. Dan dia suka kepada yang cantik-cantik. Yang dia suka pada yang cantik-cantik. Jadi, selawat pada Rasulullah pun ada seni dia. Dan seni ini indah. Seni ini santapan rohani. Apalagi seni itu mengandungi kalimah Allah dan Muhammad. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Katakanlah apa ayat yang di dalamnya ada kalimah Allah, ayat itu jadi cantik. Ayat itu ditangkap oleh jiwa kita, orang yang beriman. Oleh sebab itu hadirin mukminin, sebab itu Rasulullah SAW dia sebut kalau kamu duk tengok dunia ni dengan mata hak ada atas kepala kamu saja,
maka kamu tak nampak akhirat. Dan sukar untuk kamu menzahirkan cinta kepada Rasulullah. Sebab mata kamu dua ni bukan nampak Rasulullah pun. Tak nampak. Ya? Sebab itu kata Rasulullah, cara untuk melihat bagi biji mata kita cerah. Biji mata kita ni kalau tengok dunia ni, nak tengok benda hak ada nilai RM lah, ringgit Malaysia. Hak tu yang paling syok kali. Ibu segala dunia ni duit. Ibu segala bab dunia ni duit. Lagi banyak duit, lagi seronok. Apa yang boleh bawa duit? Oh, yang tu yang kita paling suka. Ada orang sanggup buat apa saja saya dapat duit. Ada orang tentu ada berjalan dalam kampung Keladi ni, cari segala kotak rokok, kotak apa yang orang buang lah. Kita tanya, ni hang duk cari berlemah habis duk cari kotak, habis jenis kotak ni pun dia pasal apa? Oh, dia kata, Ustaz tak tahu kan, jual dapat duit tu. Oh, jual dapat duit tu. Dia carilah segala botol mineral water kan, orang tahu tu kan. Dia himpun habis. Dia himpun. Pasal mata dia cerah nampak duit. Dan dunia ni dipandu oleh duit. Sebab tu orang sangat menghormati hari bajet. Hari pembentangan bajet. Orang sangat menghormatinya. Orang nak tengok banyak mana apa aku dapat. Jadi kepala segala dunia ni duduk tang duit. Allah, manusia punya syok tengok duit. Sebab tu kepala paik masjid pun dia curi. Pasal apa? Boleh jual. Dapat duit. Tuan-tuan, mata orang yang beriman, dia tengok dunia, dia tak tengok dengan mata ni saja, dia tengok dengan mata hati. Sebab tu Rasulullah SAW sebut dalam sebuah hadis dia peringatkan umat dia, janganlah tengok hidup kamu ini dengan hanya dua mata di kepala. Cubalah tengok hidup ini dengan dua mata yang ada di hati. Ma min 'abdin illa walahu arba'atu a'yun. Tidak ada seorang hamba Allah melainkan dikurniakan Allah kepadanya 4 biji mata. Ustaz ni pergi mengaji, mana aku daripada kecil sampai kelar duk tahu kata mata tu 2 aja, dia hebat dah malam ni 4 dah. Tak, ni hadis tuan-tuan tu. Hadis ni ucapan daripada kekasih Allah Muhammad yang kita raikan tadi. Yang kita raikan. Dan Muhammad tidak pernah bercakap bohong. Dan Muhammad tidak pernah timbul pun keinginan nak bohong umat dia. Yang duk bohong dia ni ialah umat dia duk bohong Rasulullah. Itu dah. Rasulullah tak pernah niat nak bohong umat dia. Umat dia aja, bukan zakat bohong, menipu. Macam-macam buat tak Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, tengoklah dunia ini dengan 4 biji mata yang Allah Ta'ala beri. Tidak ada seorang hamba Allah melainkan dikurniakan 4 biji mata. Ainanil lati fi ra'sihi, ada 2 biji mata di kepalanya. Ni kepala kita ni. Ada 2 biji mata. Ada 2 biji mata. Ya? Dan 2 biji mata ini digunakan yubsiruna bihima amr dunyahu, dan dia gunakan 2 biji mata di kepala ini untuk melihat urusan dunia dia. Dan urusan dunia dia nombor 1 sekali duit. Sebab itulah ni orang sami'na wa ata'na kepada duit lebih tinggi pada orang sami'na wa ata'na kepada Allah. Sampai Allah kata di dalam hadis kursi kepada manusia hamba Allah ni, Allah kata, ya abidud dinari wal darahim. Wahai hamba-hamba ringgit dan sen. Allah kata, kamu bukan hamba aku lagi. Kamu adalah hamba duit ringgit. Apa yang duit ringgit suruh, semua hamba buat. Belayam. Buat kek. Goreng pisang, jual goreng pisang. Susah lagu mana pun. Kerana dapat duit suruh, semua ikut. Yang Allah Ta'ala suruh, bagi 1001 macam alasan. Walaupun yang disuruh oleh Allah itu penuh dengan nikmat. Main masjid. Ada masalah tak? Ada masalah. Tak ada masalah. Kapek sini. Aircon lagi. Silap-silap hari bulan pula, orang masjid lah kumpulan yang paling kerap buat penuri.
Buat kenduri. Malam-malam ni, Masya Allah. Katalah di kampung Keladi ni, seminggu ada 6 orang mati. 6 orang tentu ada makanan. 6 malam. Sebab tu boleh cek perut orang main masjid. Perut orang main masjid semua subuk-subuk ke depan belakang. Pasal banyak makanan di masjid. Yang nak dapat duit susah, tuan-tuan. Kawan tu pusing kampung Keladi, kutip kotak rokok, 3 gundi. Pergi jual dapat RM30. Seminggu dia himpun dapat RM30. Dia main sini, Allahu Akbar. Makan dapat, aircon ada, bersih muka, kaki, tangan, semua bersih. Yang nu pergi cari kotak dengan botol itu berlemuh. Berlemuh. Tapi oleh kerana itulah panggilan duit. Dan dia menzahirkan cinta dan kasih sayang dia kepada duit. Dia tak menyesal untuk belanja duit demi kepuasan dan keseronokan dia. Tapi kadang-kadang bila dia masuk dalam masjid, my Grab lalu depan. Grab ni tabung masjid lah. Tabung masjid lalu depan. Grab lah tu, Grab. Grab. Dulu orang sebut taksi, lah ni orang sebut Grab. Ataupun lah ni hak istilah baru lagi, lalamu. Dia kata gerak lala je. Lalamu. Tabung tu lalu dia lena. Ataupun duit biru. Sekali-sekala adalah duit hijau. Tapi bila dia masuk kedai makan, bawa geng. Sekali belanja 100, 200. Dia masuk petrol pump, dia tak tanya apa duit. Minyak 30. Dia abang minyak 30. Tabung masjid, ni rumah Allah. Ni rumah Allah. Itulah tuan-tuan. Siapa yang ada cinta kepada Rasulullah, tentu dia menghayati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalaulah Rasulullah itu orang yang sangat pemurah pada jalan Allah, kita umat dia pun menjadi pemurah pada jalan Allah. Saya tak suruh tuan-tuan bagi semua apa yang tuan-tuan ada pada jalan Allah. Tak ramai orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tak ramai orang seperti Sayyidina Affan, Sayyidina Uthman bin Affan. Boleh bagi apa yang ada pada Rasulullah. Saya pun tak suruh. Tapi adakah patut? Ya, kita pencen dah 2,000 sebulan. Seminggu 500. Bubuh kat masjid RM2. Adakah patut? Ini rumah Allah. Allah cipta kamu. Allah ciptakan badan kamu. Allah bagi nyawa. Allah bagi mata dengan penglihatan. Allah bagi tubuh badan dengan kudrat tenaga. Allah Ta'ala bagi telinga dengan pendengaran. Allah Ta'ala bagi hidung dengan ciuman. Allah Ta'ala bagi kulit rasa sentuhan. Allah bagi segala jenis makanan. Allah bagi segala jenis minuman. RM1 dia kat tabung masjid. Ini rumah Allah. Ini rumah Allah. Mengapa kita pilih untuk kedekut kepada Allah, sedangkan Allah tidak pernah kedekut dengan kita? Allah bukan cipta kita saja. Fa'adalak. Allah jaga kita baik-baik. Sebab itu tuan-tuan, kita kena merayakan hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia yang membawa kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, walaupun selawat kepada Rasulullah itu, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat kepada dia 10. Allah akan selawat kepada orang yang berselawat kepadaku 10 kali. Tadi jual kotak rokok dengan jual botol mineral water tu, 3 guni dapat RM20. Yang ni sekali selawat, Allah selawat balik 10 kali kat kita. Kalau sehari ada, katalah subuh 5 kali, zuhur 5 kali, 5 kali 5, 25. Kali 10 dah 250 mendapat selawat daripada Allah kerana kita kasihkan kekasihnya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kan nak selawat? Tak susah. Tapi selawat tidak ada dalam jiwa dia. Benda tidak ada dalam hati, takkan kita nak ingat. Benda tak ada dalam hati, takkan kita nak ingat. Itu sebab tu kita mencari musim atau bulan. Walaupun sempena,
Kita nak bangunkan ruh atau semangat menzahirkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itu ya, kita adakan majlis begini pada bulan-bulan Rabiul Awal. Bulan apa bulan Rabiul Awal ni? Bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena sedar bahawa Muhammad itu adalah benar manusianya, mulia manusianya. Dia sudah daripada awal kehidupannya sudah ada alamat tentang dia akan membawa rahmat kepada alam ini. Dia akan membawa perubahan kepada manusia dan alam ini. Masa baginda dilahirkan, tuan-tuan duk baca berjanji apa semua. Ya. Habis sampai wa muhayyan apa semua. Dan tuan-tuan tutup pula dengan atirillahumma qabrahul karim. Allah semerbakkan pusaranya dengan haruman jannah. Masya Allah. Ya. Waktu baginda diputerakan, ya, Makkah jadi gelap. Tapi rumah di mana Aminah nak melahirkan Rasulullah cerah. Cerah, Masya Allah. Bukan cerah macam dalam masjid ni. Ini cerah-cerah gelap nama dia. Ya? Cerah-cerah gelap. Tak cerah sungguh. Cerah sampai memancar sinar rumah Aminah tu. Rupa-rupanya di dalam rumah itulah alam akan mendapat kehadiran seorang insan istimewa paling mulia di bawah langit, di atas muka bumi ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Zamzam tu, masa tu telaga Zamzam lama, ya. Telaga Zamzam tak pernah jadi. Tiba-tiba air di dalam telaga Zamzam tu dia membuak-buak keluar. Plok. Membuak keluar daripada tebing-tebing gigi-gigi telaga Zamzam. Abdul Muttalib takut, dia tak pernah tengok kerana dia yang paling tua, dia tak pernah tengok benda tu semua. Ini adalah alamat, ini adalah isyarat bahawa alam akan mendapat seorang insan yang sangat mulia. Alamat ketiga, tokong-tokong di sekitar Bahlala tu dia macam gempa bumi. Macam gempa bumi, kuruk. Dan tokong ni rebah satu. Tak ada siapa pergi katok. Selepas Nabi Ibrahim katok kepala Aksak tu, tak ada siapa pergi katok dah. Tapi bila Rasulullah nak diputerakan oleh mak dia, patung-patung tu jatuh. Kedebuk. Dan masa tu antara penyembah tokongnya adalah Abdul Muttalib, Tok Wan Rasulullah. Saya ni beritahu tuan-tuan, ceramah-ceramahlah, tapi sampai waktu azan, sila teruskan azan. Kita hormati apa yang sangat disayangi oleh Rasulullah, iaitu azan. Ya? Bangkitlah azan, ya. Masuk waktu dan saya pun berhentilah. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Jenazah katanya akan sampai di sini pukul 9. Kita semayang isyak pukul 8.45. Jenazah sampai pukul 9, kita semayang jenazah pula. Nanti semayang awal-awal tuan-tuan balik. Ya. Kita tunggu jenazah. Pasal apa nak dapat Bukit Uhud kan senang. Bukan senang nak dapat Bukit Uhud. Pahala sebanyak Bukit Uhud. Bukan senang. Kita tunggulah sah. Bukan selalu pun kita tunggu. Dan tuan-tuan pun teringin jenazah tuan-tuan esok nak ramai semayang kan. Sila masuk. Sila azan. Sekejap lagi kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita kembali semula pada tanda, alamat dan isyarat bahawa kelahiran Rasulullah memulakan perubahan dunia ini ke arah yang benar, ke arah yang mulia, insya-Allah. Jadi berlaku gegaran besar di sekitar Mekah dan tokong jatuh satu, tak ada siapa pergi katuk dia. Terkejut Abdul Muttalib. Apa yang jadi? Isyarat yang keempat, signal yang keempat, agama Majusi sembah api. Tokong mereka tu api sentiasa menyala dan tak pernah padam. Tak pernah padam. Tapi ketika kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api di biara ataupun berhala Majusi itu, Zoroastrian punya agama tu, orang Parsi lah sembah. Api yang sentiasa semarak besar-besar tu padam. Tak ada siapa panggil bomba apa pun tak ada. Padam. Tuan-tuan, ini isyarat, ini alamat, ini signal tentang benarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang mulianya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Dan antara satunya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya tak mau cerita panjang-panjang lah. Sebab kalau nak cerita panjang, dia kuliah lain. Ni ceramah ni. Sekalanya bawa kesimpulan lah kan. Dan tuan-tuan, kita umat Muhammad ini sangat berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan ajaran dia lah kita kenal Allah, Tuhan yang sebenar. Kalau dia tak bagi, tak datang, agak-agaknya kok belah keladi ni sembah apa agak-agak? Nak sembah apa kita ni? Lebih kurang banyak kuda tu kat lah. Pakai cawat pula kita. Tapi alhamdulillah, kita rasa nikmat berimamkan Rasulullah kerana dia memberitahu rupanya malam itu tokong tu jatuh satu. Kerana itu bukan Tuhan sebenar. Itu bukan Tuhan sebenar. Dan rumah di mana Aminat Zahra melahirkan, memputerakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerah begitu bercahaya, menjadi isyarat bahawa insan ini akan mencahayakan dunia kehidupan manusia dengan cahaya Allah. Nurun ala nur. Dan dia membawa hidayat daripada Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhill wala yashqa. Ya, apabila datang daripada aku petunjuk, kata Allah. Petunjuk,
hidayat, pengajaran yang baru, ajaran yang serba sempurna, lengkap, sesuai dengan fitrah manusia untuk membina kemuliaan, untuk membina kejayaan, untuk merasa nikmatnya hidup dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Muhammad memperkenalkan bahawa kamu sesat selama ni. Bermulanya sesat kamu pasal kamu tak jumpa Tuhan sebenar. Dan aku ingin menceritakan kepada kamu seperti apa yang telah diceritakan oleh Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, sampailah kepada Isa alaihi salatu wassalam, ya, bahawa yang menjadi Tuhan sebenarnya dialah Allah, Rabbul Jalalah, Rabbul Alamin, Allah. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, perubahan kita bermula daripada kita beriman kepada Allah, Tuhan yang sebenar. Bila kita beriman pada Allah, Tuhan yang sebenar, itulah permulaan kita nak dapat berbagai kemuliaan, berbagai kejayaan, berbagai kehormatan dunia dan akhirat. Sebab itu kita berterima kasih. Kita terlalu senang dan kita berasa cukup bahagia apabila bibir kita menyebut salawat kepada Rasulullah. Paling tidak, kita tidak lagi lafi dalalim mubin. Kita tidak termasuk kumpulan orang-orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita dipertemukan oleh Rasulullah dengan Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, kalau tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang akan menyampaikan ajaran Islam kepada kita? Sebab syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikotorkan oleh umat-umat nabi-nabi sebelum tu. Umat Nabi Isa, dia kotorkan Injil. Umat Nabi Daud kotorkan Taurat dan sebagainya. Jadi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk kepada kita satu jalan yang lurus, satu jalan yang aman, satu jalan yang cantik, satu jalan yang bahagia, satu jalan yang sangat comel, sangat cantik, iaitu apa dia? Jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa dia siratal mustaqim? Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Kita nak buat apa pun ada cara, ada jalan dia, ada peraturan dia. Peraturan itulah namanya siratal mustaqim. Dan kita duk baca Yasin pun, contoh manusia yang lahir daripada siratal mustaqim itu tidak lain dan tidak bukan melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ya Yasin, Allah yang mengetahui maknanya. Wal Qur'anil Hakim, Al-Quran lah kitab yang menjadi hakim, yang menjadi rujukan pada kita. Innaka laminal mursalin, ya Muhammad, engkaulah utusan kami di antara rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, engkau termasuk di dalamnya, dan engkau penghulu pada sekalian nabi, dan engkaulah contoh manusia yang berada di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Engkaulah yang melaksanakan apa yang ada dalam Islam, siratal mustaqim. Ini yang kita terhutang budi kepada Rasulullah. Kita nak menikah ada cara dia, kita nak berkeluarga ada cara dia, kita nak menega ada cara dia, kita nak mendidik anak ada cara dia, kita nak bermasyarakat ada cara dia. Semua ada di dalam siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita mengucapkan terima kasih ya Rasulullah. Kami cukup bahagia dengan kedatanganmu. Kalau tidak kami sesat meraba-raba. Kalau tidak ada siratal mustaqim, tuan-tuan nak nikah syariat apa agak-agak? Nak kata apa waktu menikah? Takut macam tu. Dia buah api kelilin tu. Nak raya apalah kita ni? Semuanya
adalah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita raikan pada setiap ketibaan Rabiul Awal. Yang ketiga tuan-tuan, mengapa hati kita merasa begitu nikmat bersama Rasulullah? Nikmat ni bukan nikmat minum makan gitu je. Nikmat minum makan tu tuan-tuan pun boleh cerita. Sebab Jalan Keladi ni ada tempat pulut, ada tempat roti canai, ada roti telur. Ni Jalan Keladi ni. Ya. Ada tempat jual goreng pisang, jual goreng ubi, jual macam-macam ada. Nikmat tu tuan-tuan cerita sendiri lah, saya tak mau cerita. Ni nikmat yang dirasai oleh alam ini. Manusia dan bukan manusia merasai nikmat ini. Ya. Yang ketiga, kita berasa nikmat dan rahmat bersama Rasulullah. Karena tuan-tuan, Rasulullah ini dia bina kehidupan, ya, dia bina manusia dan dia bina kehidupan berasaskan buku rujukan, iaitu Al-Quran. Dia bukan kata fikir malam ni, esok dia buat tak. Semua yang dia buat tu ada dalam buku rujukan. Buku panduan iaitu Al-Quran. Macam perempuan, di ruang tamu tu ada 5 buku masak. 5 buku masak. Masakan apa pun ada semua. Daripada tom yam sampailah undi-undi pun semua ada dalam buku tu. Terlampau banyak buku masak sampai tak masak lah kira gitu lah. Punya banyak buku masak sampai tak masak. Itu dia tuan-tuan. Jadi hidup kita ni, kalau nak hidup secara Islam, dia ada buku panduan dia. Tuan-tuan beli kereta Honda. Honda Civic kah, Honda apakah, Honda City kah apakah. Beli dia dia bagi buku panduan menjaga kereta. Nak marah pasal apa kat dia? Dia bagi buku ni cara nak jaga kereta tu. Dia nak bagi kereta kita elok dan boleh digunakan dengan selamat. Allah bagi panduan untuk kita membina kehidupan atas siratal mustaqim. Begitu bahagia bahawa apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran itu sangat berlainan daripada apa yang mereka lihat di zaman jahiliah. Orang makan orang, orang tipu orang, zina orang, orang jual orang. Tapi apa yang diajar oleh Rasulullah dalam siratal mustaqim Islam, di dalam Al-Quran itu sangat berlainan. Manusia rasa aman. Manusia rasa mulia. Tidak ada orang yang mau berbohong. Tidak ada manusia mau menipu. Tidak ada orang yang sombong dengan manusia. Ya? Islam tidak mendidik manusia berbohong. Walaupun kita semua pakar berbohong. Tapi Islam tidak didik kita berbohong. Islam tak suruh kita mencuri. Islam bebaskan kita daripada hidup takut kepada manusia, hanya takut kepada Tuhan pencipta manusia. Semuanya adalah dalam buku rujukan. Sebab itulah tuan-tuan, satu, mengapa kita rasa nikmat bersama Rasulullah, kerana dia menemukan kita dengan Allah, Tuhan yang sebenar. Dua, kerana dia menunjukkan kita jalan hidup yang lurus, siratal mustaqim, iaitu Islam. Yang ketiga, dia telah menunjukkan kepada kita contoh, kalau nak hidup yang serba sempurna, serba bahagia, serba berjaya, dunia dan akhirat, maka hidup kamu bangunkanlah berdasarkan ajaran-ajaran dalam Al-Quranul Karim. Itu kita syok. Kita rujuk tu, tapi orang nak buat ekor, dia cari kitab 52 rujuk. Dia cari kitab tu. Hak tu yang jadi kalang kebut tu. Dunia ni nak pakai buku yang ditinggalkan oleh ahli-ahli pemikir-pemikir barat. Hak dia kata betul-betul lah, tapi hak dia kata tak betul pun dia anggap betul oleh orang Islam. Padahal dia tu ringkas cerita je, makan tak pernah bismillah. Sudah makan tak tahu nak baca alhamdulillah. Tapi pemikirannya, tukang jual dia ialah orang Islam. Apa yang Rasulullah kata, dia tak sebut apa pun. Padahal kita ni tuan-tuan, patutnya bukan jadi juru jual.
menjadi pengamal dan penyampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita. Apa yang ada dalam Al-Quran. Baru kita nak rasa kelainan hidup kita berpandukan kepada Al-Quran. Berpandu kepada acuan Islam yang Rasulullah sampaikan pada kita. Sebab tu seronok tuan-tuan kalau duduk dalam siratal mustaqim. Seronok tuan-tuan kalau nak bina kehidupan kita berkeluarga, ke bermasyarakat, ke bermasjid, ke apakah. Tengok pandu daripada Al-Quranul Karim. Kita lah ni nak buat susahnya pasal keluar daripada ajaran tu yang susah tu. Rasulullah SAW sebut, dia kata, di antara barakahnya seorang perempuan atau seorang wanita ialah wanita yang bila dikahwinkan rendah maharnya. Itu tanda barakah seorang wanita dan cepat mengandungnya. Pakat bunting pelamin semua. Nikah 2 minggu mabuk pula dah. Mabuk dah. Nak pelam butik dah. Itu tanda berkat seorang wanita. Rendah maharnya. Kita pun perendahlah mahar. RM48 tunai. Belanja hangus RM15,000 serba satu. Tu dia. Wah. Yang tak betulnya kita. Tak betulnya kita. Dia boleh sembang pula. Dia kata tak RM15,000 punya nak. Second hand punya kereta pun RM30,000 kalau Honda CR-V. Hak 10 tahun, 11 tahun. Hak tu. Dia kata kereta second hand pun RM20,000, RM30,000. Yang ni bukan second hand, nak darau. Lulus universiti pula tu. Kalau semua diukur dengan duit, inilah Allah Ta'ala kata, Ya abidud dinari wad darahim. Wahai hamba ringgit dan sen. Anak kamu pun kamu ukur dengan duit. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala lah suruh kita bayar kat dia dengan duit, dia kata 2 biji mata 24 juta. 2 kaki 12 juta. 2 telinga 15 juta. Nak bayar apa? Nak bayar apa? Dia tak boleh bayar. Tapi Allah tu dah perkenalkan zat dia Ar-Rahmanur Rahim. Pemurah lagi penyayang. Dia kaya yang pemurah. Dia kaya yang pemurah lagi penyayang. Tu dia. Allah tak minta apa pun bayar kepada dia. Asalkan kamu tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Kita punya anak mas kahwin RM48. Musangking pun tak boleh beli RM44. Ya, tapi mas kahwin sapu RM20,000, RM15,000, RM10,000. Terketak lutut nak tona tu nak kahwin, nak ambil duit mana? Lepas tu kita kata selawatlah cik kamu nak jadi suami isteri. Suami isteri ni antaranya orang yang ingat pada Rasulullah pasal nak hidup suami isteri yang baik ialah contoh suami isteri seperti Rasulullah SAW. Dia selawat bunyi mentak bontai. Selawat bunyi mentak bontai. Kita kesian. Saya duk jadi kaunselor penasihat tentang nikah kahwin. Mai pasangan muda-muda lagi baru lekik 30-an, anak pun dalam umur 12 tahun, 18 tahun gitu, paling tinggi 18 tahun. Dia kata, Ustaz, macam mana nak buat anak ni lah? Ya Allah. Anak saya bukan macam anak orang. Habis anak siapa? Anak marang? Lah susah lah Ustaz. Macam mana? Tak dengar kata, melawan, tuang sekolah, isap rokok. Umur berapa? 15 tahun saya. Kesian kat kau, kesian kat abang. Ni kak jangan marah kak. Saya nak tanya betul-betul kau. Abang pun jangan marah, kak pun jangan marah. Sebab apa? Kalau nak cari, nak selesai masalah, kena pergi perdu masalah. Saya tanya, kak, kita kahwin. Kita kahwin, suami kita sah dengan kita. Kita ni sah untuk suami kita. Kita tidaklah bergaul dengan suami kita apa semua ni. Kita dalam Islam ni, benda baik kena mula dengan bismillah dan selawat. Benda baik,
Kena mula dengan bismillah dan selawat. Kalau boleh baca ayat lain lagi baguslah. Lagi banyak lagi bagus. Saya nak tanya kak, saya nak tanya abang ni. Masa tidur dengan bini dulu mula-mula tidur tu dan baca tak bismillah dengan selawat? Dan baca tak? Sebab ada hadis katakan, ya, sesiapa yang membaca mana-mana ayat yang ada padanya kalimah Allah dan waktu itu mereka sempurnakan tugas suami dan isteri melayari nikmat di taman bahagia tu, ya, maka insya-Allah benih yang turun tu akan membentuk anak yang baik. Saya nak tanya kak dengan abang ni, jangan marah nah. Jangan marah. Dulu masa hidup dalam melondeh tu dan baca tak? Dan baca tak? Tak dan. Tak dan. Kadang-kadang dia buka lagu Hindustan pula tu. Sebab tu banyak duk masalah dengan anak. Dia kata tolonglah Ustaz. Tak apa. Kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bisik dan minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu. Kami tak reti pada awal. Atau kami ni galak buih awal-awal. Dan ni kami sedang kami minta. Allah betulkan kami. Dan jadilah anak kami zuriat yang beriman padamu dan berbakti pada jalanmu. Kita minta pada Allah. Dan insya-Allah kita serahkan tempat yang boleh mendidik menjadi manusia. InsyaAllah. Nah, itu sebab tu tuan-tuan saya, kita seronok menjadi umat Muhammad kerana nak hidup dengan bahagia, nak jadi kaya tapi mulia, nak jadi kaya tapi pemurah, semuanya kita pandukan apa yang menjadi sumber rujukan kita. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Surah Al-Insan, hari Jumaat pagi-pagi kita ada baca ayat 22-23. Baca tu. Ya. Nah, kami telah turunkan Al-Quran secara bersedikit-dikit pada kamu ansur-ansur. Cuma aku minta fasbir li hukmi rabbika. Kamu pegang teguhlah dengan hukum-hukum Allah ni. Wala tuti' jangan kamu patuh kepada asiman, orang yang buat dosa, orang jahat. Ni yang hampir duk patuh orang jahat. Orang jahat hampa takut, hampa patuh. Au kafura, atau orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa tak semayang, mak tak semayang. Anak patuh pada dua ni. Takkan mak tak semayang, anak tak semayang. Mak dengan abah tu nak suruh ayah anak dia pergi mengaji kot. Itu yang susah. Itu sebab tu tuan-tuan hadirin mukminin, kita berasa cukup bersyukur kerana hidup kita ni berasaskan buku panduan. Dan Rasulullah tunjuk kita, minta kita, teguhlah pendirianmu bersama dengan kitab Al-Quran ini. Okey, yang keempat. Yang tiga dah tadi. Yang keempat pula. Mengapa kita berasa bersyukur sangat? Apakah nikmat kita bersama Rasulullah? Apakah nikmat kita bersama Rasulullah? Tuan-tuan, yang keempat ni, kita dengar sejak waktu kita mula beranak lagi. Waktu kita beranak tu tak tahu apa lagi pun. Ingatlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dia? Azan. Sekarang ni azan tidak mendapat penghormatan daripada umat Muhammad. Tak berapa dapat penghormatan. Kecuali orang yang ada dalam masjid, ataupun orang yang pelak dia elok. Pelak dia elok. Kalau pelak dia kong, habis. Ya. Sedangkan azan itu adalah perkara yang keempat yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Kalimah azan itu, dia bagi tahu kepada kita, wahai anak kecil yang baru lahir, wahai manusia yang sedang bekerja atas dunia ini, ketahuilah olehmu, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah yang maha besar. Hang jangan kata duit hang besar. Hang jangan kata rumah hang besar. Hang jangan kata jawatan hang besar. Hang jangan kata gaji hang besar. Hang jangan kata harta hang besar. Yang paling besar sekali adalah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia hebat ajaran kita, tuan-tuan. Itu sebab saya tak sanggup lah ni kalau pergi mengajak kuliah mana di masjid pun. Azan Aisyah mesti dihormati. Berhenti bagi laluan azan. Sampai orang tepi jalan pun kata, hampa nak tahu kata masjid tu ada mengajak tak ada mengajak. Bila tak ada azan Aisyah tu, dia daripada mengajak tu. Sampai orang tepi jalan pun boleh pergi kat masjid. Ustaz punya pulun mengajak sampai tak ada azan. Mana boleh kita hazafkan, kita hapuskan satu yang telah diletakkan oleh Rasulullah sebagai sunnah. Ya. Dan azan ni bukan nak suruh kita pergi Kulim, bukan nak suruh kita pergi Tanjung, bukan nak suruh kita pergi New York dah. Dia kata apa? Hayya 'alas salah. Hai manusia, kamu hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah, suara ini mengajak kamu sembahyang menyembah Allah. Sebab kamu hamba. Kita bukan tokek. Ha? Kita bukan tuan, kita hamba dia. Dan kalau hamba, mana tanda hamba dia? Nak buat lagu mana hamba kepada Allah? Kita salat menyembah dia. Sebab tu dia panggil hayya 'alas salah. Nombor dua, wahai manusia, kamu ni khalifah Allah. Allah utuskan kamu ke dunia, selain pada menyembah dia, kamu hendaklah mencipta kejayaan. Sebab itu suara azan panggil hayya 'alal falah. Mari kita cipta kejayaan. Wahai Tok Imam, kita cipta kejayaan. Wahai pemimpin, cikgu, kita cipta kejayaan. Wahai peniaga, kita cipta kejayaan. Wahai ketua kampung, kita cipta kejayaan. Wahai pegawai daerah, mari kita cipta kejayaan. Wahai polis, wahai tentera, wahai doktor, wahai apapun. Selama kamu orang beriman dengan Allah, mari kita cipta kejayaan. Sebab tu azan duk panggil hayya 'alal falah. Hebat suara ni. Kita anak-anak kita hantar pergi motivasi sana, motivasi sini, banyak beratus-ratus. Mana ada suara motivasi yang lebih hebat daripada azan? Daripada beranak merah-merah lagi duk peringat dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umur kamu walaupun 70 atau 80. Bukan harta kamu yang besar. Bukan jawatan kamu yang besar. Bukan rumah kamu yang besar. Bukan istana kamu. Bukan kereta kamu yang besar. Yang besar adalah Allah yang Maha Besar. Itu sebab tu nilai azan tu hebat, tuan-tuan. Umat Muhammad dulu mereka digerakkan dengan azan. Nak berangkat pergi medan perang pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Gementar hati mereka kerana azan. Mereka berubah daripada kedekut kepada pemurah kerana azan. Mereka berdamai selepas mereka berkelahi kerana azan. Masya Allah. Kita lah ni, ada rumah yang bila TV azan dia pergi tutup. Tutup, buka channel lain. Itu dia. Ada pula yang telinga tak boleh dengar azan. Dia kata derahnya pelan lah sikit. Itu dia. Yang hak lain dia kata pederah lah sikit. Dia, tuan. Umat Muhammad sekarang. Tak kira lah bila pun dulu. Selama mereka melayan Muhammad cara yang tidak betul, maka Islam menjadi mangsanya. Dan sebab itu yang keempat, Rasulullah tinggalkan pada kita satu suara, iaitu azan, yang mengajak kita menuju kejayaan sambil setia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memperbarui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kejak kukuh padu untuk berpegang dengan la ilaha illallah dalam azan. Dan kelima, last kali ya. Apakah nikmat kita bersama Rasulullah? Nak bawa tuan-tuan merasai nikmat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah membangunkan kehidupan umat Islam ini. Kalau kita pun macam Kulim, dia ada bilik operasi dia, pembangunan daerah Kulim. Di mana? Pejabat daerah lah.
pejabat daerah, ya. Jadi itulah perancangan pembangunan daerah Kulim. Dan dia monitor pada situ, bayar cukai pada situ. Semualah mesyuarat pembaritan pada situ, semua di situ. Rasulullah dulu dia membina Islam, dia menawarkan kemuliaan Islam, dia menawarkan program-program Islam ini, semuanya bermula daripada bangunan operasi yang bernama masjid. Masjid. Masjid inilah tempat Rasulullah SAW pada masa sekarang ibarat seperti pejabat menteri besar dia letak jabat pegawai daerah di Kulim atau di Banak Baru atau di Sungai Petani, Kuala Muda apa semua, atau di Sik bagi daerah Sik. Hebat tuan-tuan. Dan Rasulullah SAW dia bina satu bangunan. Di bangunan ini menghubungkan insan hamba Allah dengan penciptanya Allah dalam bentuk qaimin, raki'in, sajidin, qiyam, rukuk dan sujud, iaitu salat. Dan di dalam bangunan ini dia menyambung tapak-tapak tangan hamba-hamba Allah bersilaturahim tanpa mengira kaya, miskin, hitam, putih, orang kampung, orang petani, orang kerja makan gaji, tak peduli. Semua di sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi bangunan lain, kalau dia buat majlis acara, kursi depan tu Tan Sri, Puan Sri, Puan Sri. Di belakang tu Datuk Seri, Datin Seri, Datin Seri. Belakang tu Datuk, Datin. Yang tu ketua-ketua kerajaan, pegawai-pegawai, guru-guru, pengarah-pengarah apa semua. Tuan-tuan duduk di belakang kali ni. Tuan-tuan duduk belakang kali ni. Hanya masjid saja. Siapa mewah dia duduk depan, tak kira dia kaya, tak kira dia ketua polis, tak kira dia ketua askar. Semua masuk depan. Subhanallah. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan kecuali orang yang berada dalam hubungan kukuh dengan Allah dan hubungan yang kukuh serta mesra sesama manusia. Rasulullah tunjuk kekuatan bermula di masjid. Kekuatan bermula di masjid. Runtuh masjid, kosong masjid, hinalah kita. Tuan-tuan tahu, nasib masjid, kata Allah dalam hadis kursi, kata Allah, ya abidud dinari wad darahim, wahai hamba ringgit dan sen. Manusia lah ni gila duit lah, ya Allah. Akibat kamu terlalu gilakan wang, ya, ta'khuzuna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Kamu ambil kitab aku, kamu lempak di belakang. Al-Quran ni susah, nu haram, hak ni haram, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Rimah lah, dia ambil Quran tahu belakang. Summa ta'khuzuna ad-dinar wa taj'alunahu fawqa ru'usikum. Kamu ambil duit, kamu junjung dengan penuh kemuliaan. Hidup kamu memuja wang, wa rafa'tum buyutakum wa khafadtum buyuti. Kamu bangun rumah kamu secantik-cantiknya. 4 beranak, 5 beranak, 8 beranak boleh jaga sebuah rumah. Cantik luar dan dalam. Ekon sana, ekon sini. Wa khafadtum buyuti. Kamu tinggal rumah aku gersang, usang dan bersawang. Rumah aku 800 orang boleh jaga. Tapi tak mau jaga. Yang tahu nak jerkah Tok Siap. Macamlah Tok Siap ni tangan 8 dengan kaki 10. Kita tak buat apa. Rumah kamu naikkan. Cantik. Masya 2 tingkat. Ada aircon. Masya Allah. Sana bunga sini. Allah. Masya Allah. Cantik. Tapi rumah aku kamu biarkan usang dan gersang. Kehidupan kamu ketika kamu mabuk duit. Kamu gila duit. Ka'amsalil quburi mujassasah. Hidup kamu sepertilah kubur yang baru dicat. Zahiruha malihan wa batinuha qabihan. Kubur hak baru dicat. Luar nampak cantik kami. Dalam tinggal tulang rangka sajalah. Ini kata Allah tuan-tuan. Kata Allah dalam hadis kursi. Kehidupan kamu ketika kamu mabuk dengan duit.
Macamlah kubur yang baru dicat. Zahiruha malihan, luar nampak cantik. Tambah kubur Cina lagi cantik. Tapi sayangnya di dalam kubur tu, tak tahulah. Ini dia. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, jaga masjid. Jaga masjid. Orang yang tak elok jangan masuk masjid. Orang yang tak elok jangan masjid. Kata Rasulullah SAW, ini hadis yang terakhir saya nak sampaikan malam. Biar kenangan saya datang di sini, ada saya sampaikan sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan kalau balik, sampailah waktunya saya meninggalkan dunia ini, Allahumma fashhad, saya menyampaikan. Ya, mana nak tahu balik-balik mati, mana nak beritahu. Ya, mana nak beritahu. Ya. Kata Rasulullah, Allah telah auha ilayya rabbi, Allah telah mewahyukan kepada aku. Ya akhal mursalin wa ya akhal mundirin. Wahai nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya akhal mundirin, wahai sahabat-sahabatku para pendakwah, para alim ulama yang selalu menyampaikan ayat Allah, ayat Rasulullah kepada sekalian umat. Anzir qaumaka, beri peringatan kepada umatmu. Wahai nabi, wahai rasul, wahai ulama, wahai pendakwah, tolong beri peringatan kepada umatmu. Peringatan apa? Alla tadkhulu baitan min buyuti. Hendaklah mereka jangan masuk ke mana-mana salah satu daripada rumahku, iaitu masjid. Beritahu ke umat kamu, jangan mereka masuk mana-mana masjid, mana-mana rumah Allah. Kalau nak masuk juga boleh. Hormati 5 syarat. Nak masuk masjid, kena hormati 5 syarat. 1, biqulubin salimah. Kalau nak masuk masjid, masuklah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati ingin merendamkan dirinya untuk mencari, membersihkan diri daripada kekotoran dosa dia dan sebagainya. Walau dia perompak, walaupun dia berzina, tapi dia datang masjid dengan hati yang menyerah kepada Allah. Dia nak cari taubat, nak mencari kemuliaan, dia boleh. Tapi kalau dia mai daripada rumah sambil duk niat dalam hati dia nak tengok tang mana dia pabuh tabung. Atau dia mai-mai dia kata, kita ni hidup adik-beradik, kita buanglah segala yang lama, ambil lah yang baru. Dia pun keluar masjid duk tengok kasut baru ya. Kasut lama dia tinggal. Itu jangan datang. Atau datang dengan niat nak menunjuk kedudukan dia tinggi, kehebatan dia. Dia punya nama, dia punya status hebat. Jangan. Masjid tidak menghormati orang yang sombong dengan kedudukan dan jawatan. Masjid tidak menghormati orang yang gaji tinggi atau gaji rendah. Kalau nak masuk ke masjid, rumah Allah, 1 syarat pertama sekali, biqulubin salimah. Dengan hati yang menyerah atau hati yang bersih pada jalan Allah. 2, nak masuk ke masjid ini, hendaklah masuk dengan bi'al-sunin sadiqah. Nak masuk dalam masjid, masuk dengan lidah yang benar. Bukan lidah merapu, wa menipu, wa penghong, wa putak balik. Jangan lidah pemohong, jangan. Nak masuk, masuklah dengan lidah yang benar. Hang nak berzikir di sini boleh, hang nak baca buku pun boleh, apa pun boleh. Tapi kalau nak masuk main handset dalam masjid, sorry. Nak masuk dalam masjid, mestilah masuk dengan lidah yang benar. Lagi kawan telefon, dia pun jawab dalam telefon. Dia pemohong kawan dia waktu dia cakap dalam telefon, waktu tu dia duduk dalam masjid. Jangan. Lidah jangan berbohong. 2. 3. Kalau nak masuk rumah aku, kata Allah, masuk, silakan. Bi'aidi taqiyah. Dengan tangan yang bersih atau tangan yang jujur. Bukan tangan pengkhianat. Bukan tangan tangan yang merosakkan. Kita ni pun tangan, ada juga tangan yang merosakkan. Masuk belayak 3 kali,
Reban pintu-pintu bilik ayam. Tangan apa? Tak tahu. Bukan dia buka pintu, dia tendang pintu. Masuk dalam ni tangan yang lembut, tangan yang beradab. Baru boleh masuk dalam masjid. Rumah ini bukan rumah kamu, bukan rumah kerajaan. Rumah ini walaupun harganya mungkin tak sampai 1 juta, tapi nak masuk dia, kena tutup aurat, kena ambil uduk dan sunat tahiyatul masjid. Hampa masuk bangunan lain 2,000 juta ke harga dia, tak kena. Bahkan kalau buka aurat lagi dia suka. Masjid tak. Sebab itu kata Rasulullah, Allah telah beritahu peringatan ni kepada umatmu. Kalau nak masuk mana-mana rumahku, masuklah. Tapi dengan tangan yang baik. Bukan tangan mencuri. Nak curi itu, dia kata jam tu antik. Dia main tengok jam tu orang tu. Dia main nak curi jam tu, tapi dia sebil hutang meladak. So, dia tengok tabung mana. Tu tangan tak elok. Atau sambil nak keluar dia contiang sini. Atau sekali lagi dia type tu dia hantar tu, dia kata tu Imam malam ni baca apa tak sedap langsung. Bismillah. Untuk larat lagi kah? Lagi 2-3 minit boleh Mayat sampai lagi? Akan sampai insya-Allah. Mayat tak main sendiri kot, main ngaveng kot. Aku main sendiri kacau. Baik tuan-tuan hadirin mukminin, ya. Kalau nak masuk tangan yang bersih. Dan yang keempat, syarat yang keempat, kalau nak masuk rumah Allah, selain pada ada wuduk, selain pada tutup aurat elok, kata Rasulullah, Allah bagi tahu kalau nak masuk rumah dia, masuklah bifurujin tahirah. Masuk ke dalam rumah Allah ini atau masjid ini dengan kemaluan yang bersih. Kemaluan yang bersih. Basuh elok-elok hak depan dengan hak belakang. Basuh elok-elok. Kecil ke besar ke, depan belakang, kena basuh. Rasulullah ditanya, masa mana nak kena basuh, masa mana tak kena basuh. Dia kata kalau bunyi angin tu, keluar kuat exhaust tu, tapi lepas tu orang kiri kanan, tu kena basuh. Kena basuh. Sampai petai pun berbau, genuak pun berbau ni, kepala udang pun berbau keluar, kena basuh. Sebab tu kata Rasulullah, Allah telah peringatkan. Hamba dia kalau nak masuk rumah Allah, antara benda yang dia kena buat ialah cuci kemaluan sebersih-bersihnya. Saya nak peringat juga tuan-tuan yang duk mai subuh. Sebab subuh ni kita bukan selalu bangun 1/2 jam sebelum. Kadang-kadang bangun terlewat. Bila bangun terlewat ni, kencing pun kencing auto. Tak dan. Pasal apa? Takut tak dan subuh. Bila dia takut tak dan subuh, dia basuh tak apa betul, depan dan belakang. Malam tu, dia punya bom tak kira bunyi gedebum. Dan bila dia keluar kasak gitu, adalah dia punya serepis-serepis tu. Yang pagi-pagi subuh kita kena basuh bagi elok. Sebab Allah meletakkan syarat. Bukan saya. Allah meletakkan syarat. Nak masuk rumahku, kena basuh kemaluan kamu sebaik-baiknya. Tuan-tuan marah ke saya duduk kemaluan ni? Marah ke? Tak marah kot, ni nak cerita betul-betul ya. Okey? Faham tak tuan-tuan ni? Faham no? Tuan-tuan marah ke ni? Tak kot. Kalau marah pasal saya lambat berhenti tu ya, saya dapat si. Okey, yang last sekali. Kalau nak masuk rumah aku, kata Allah, ya, kalau kamu melakukan apa-apa kezaliman kepada orang lain atau binatang, ya, kalau kamu melakukan kezaliman atau binatang, kamu selesaikan dulu masalah kezaliman kamu. Minta ampunkan, minta maafkan, tak peduli. Kalau hang main semayang juga, sedangkan kamu melakukan zaliman,
Walaupun hang kat sembahyang qa'iman yusalli baina yadayya al'anhu, kata Allah. Kalau hampa dok buat zalim, hampa mai sembahyang, walaupun hampa qiyam takbir Allahu Akbar, sembahyang di depan aku tetap kutuk kamu. Aku tetap kutuk kamu. Artinya, Allah tak terima sembahyang orang yang melakukan kezaliman sehingga dia menyelesaikan bab kezaliman dia. Kalau dia berkeliling orang, dia minta ampun dulu. Itu dia tuan-tuan. Ini rumah Allah. Ini tempat yang dibina oleh Rasulullah. Sebuah bangunan operasi untuk membangunkan Islam, membangunkan umat, membangunkan kejayaan, membangunkan kemuliaan, membangunkan persaudaraan, membangunkan kemenangan, membangunkan kehebatan. Subhanallah. Jenazah sampai dah kan? Sampai dah, alhamdulillah. Sampai di sinilah ceramah saya pada malam ini. Bagi menggantikan sahibul fadilah Datuk Seri Mufti Kerajaan Negeri Kedah yang tak dapat datang, maafkan saya, kalam saya kalau terdapat salah dan silap. Ya, saya lambat malam ni pasal apa? Nak bawa tuan-tuan menghormati jenazah sembahyang ramai-ramai. Kalau saya berhenti tadi, pekat balik belah. Jadi sembahyang tak ramai, saya nak pergi sembahyang ramai. Jadi saya pun pelan-pelan engko sampai ke jenazah sampai. Maafkan saya, ampunkan saya. Inilah takdir Allah, pertemuan yang di luar jangkaan tapi berlaku. Subhanallah walhamdulillah. Dan insya-Allah kalau ada jodoh kita jumpa lagi pada satu waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an ودينا قيما وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفرات النيران. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.